Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya ucapkan selamat kembali ke UCB untuk semester baharu bagi sesi 2023-2024. Okey, untuk semester ini insya-Allah saya akan mengajar itu semua bagi subjek Qawaid Fiqhiyah kod subjek GSD 3063. Jadi untuk kuliah yang pertama, iaitu untuk minggu yang pertama ni, insyaAllah kita akan, saya buat kelas secara online disebabkan beberapa faktor lah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dalam kelas secara fizikal minggu hadapan. Jadi untuk minggu yang pertama ini, saya akan memberi pengenalan kepada kursus. Saya akan memberi pengenalan kepada kursus dan kita akan masuk kepada topik yang pertama, iaitu pengenalan kepada ilmu Qawaid Fiqhiyah. Okay, baik. Okey, untuk pengenalan, nama kursus adalah Qawaid Fiqhiyah, kod subjek GSD 3063, dan insyaAllah pada untuk subjek ini saya akan mengajar antum, iaitu saya Ustaz Anik, pensyarah daripada Fakulti Pengajian Islam. Dan kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang ilmu Qawaid Fiqhiyah, iaitu prinsip perundangan Islam dalam penyelesaian masalah hukum. Dan dalam subjek ini, pembicaraan tersebut merangkumi konsep dan kepentingan Qawaid Fiqhiyah serta perbezaannya dengan usul fiqh. Dan selain itu, dalam subjek ini juga kita akan memberi penekanan terhadap prinsip Al-Qawaid Khamsah, 5 prinsip utama dalam Qawaid Fiqhiyah serta kaedah-kaedah kuliah yang biasa digunakan dalam konteks kewangan Islam akan turut dibincangkan dalam subjek ini. Dan akhir sekali, pelajar juga turut didedahkan dengan aplikasi kaedah tersebut dalam permasalahan dan isu-isu semasa, khususnya berkaitan dengan kewangan dan perbankan Islam. Okay. Seterusnya kita lihat Course Learning Outcome, CLO. Pertama adalah pelajar dapat menerangkan secara umum tentang prinsip Qawaid Fiqhiyah. Okay, itu adalah objektif yang pertama. Yang kedua adalah pelajar dapat menghuraikan maksud dan pemakaian Al-Qawaid Khamsah, 5 kaedah utama serta cabangnya di dalam perundangan Islam. Yang ketiga adalah pelajar dapat mengaplikasikan kaedah usul dan furuk dalam penetapan hukum berkaitan dengan permasalahan umum dan juga berkaitan dengan kewangan Islam. Okay, seterusnya kita lihat topik yang ada dalam subjek ini, iaitu terdapat 7 topik utama lah dalam subjek ini yang kita akan belajar. Pertama adalah topik yang pertama berkaitan dengan pengenalan kepada ilmu Qawaid Fiqhiyah, dan insyaAllah kita akan belajar untuk minggu pertama. Topik yang kedua iaitu berkaitan dengan kaedah pertama daripada Qawaid Khamsah, iaitu Al-Umur bil Maqasidwa. Ini adalah kaedah pertama daripada 5 Qawaid Khamsah. Okay. Topik yang ketiga kita akan belajar kaedah al-yaqin la yuzal bisyak. Ini adalah kaedah yang kedua dari 5 kaedah utama. Topik yang keempat adalah kaedah yang ketiga, iaitu al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang seterusnya adalah kaedah yang keempat, iaitu ad-darar yuzal. Ini adalah kaedah yang keempat. Okay. Yang terakhir adalah al-adah muhakkamah, iaitu kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang kelima daripada Qawaid al-Khamsah. Dan tajuk yang terakhir adalah kaedah, kita akan belajar berkaitan dengan kaedah-kaedah kuliah yang berkaitan dengan kewangan Islam. Okay. Seterusnya kita lihat penilaian bagi subjek ini, di mana
saya akan nilai melalui dua pendekatan lah. Pertama, penilaian secara berterusan. Yang kedua, penilaian akhir semester. Jadi penilaian secara berterusan ini ada tiga kategori lah. Pertama, peperiksaan pertengah semester yang membawa markah 30%, banyak sebenarnya. Yang kedua adalah tugasan assignment yang membawa markah sebanyak 20%. Dan yang ketiga adalah pembentangan presentation di dalam kelas yang membawa markah sebanyak 10%. Jadi harapan saya agar itu semua dapat skor sebaik yang mungkin lah penilaian secara berterusan ni, kerana peratusan dia sangat tinggi, iaitu sebanyak 60%. Okey, dan yang menentukan yang itu dapat A, B dan sebagainya adalah penilaian akhir semester, iaitu sebanyak 40%. Okey. InsyaAllah kita akan masuk kepada kuliah yang pertama, iaitu topik satu, iaitu pengenalan kepada ilmu qawaid fikiyah. Okey. Okay, baik, insyaAllah kita sambung kepada topik yang pertama, iaitu pengenalan kepada ilmu qawaid fikiyah. Okay. Okay, dalam bab ini, pelajar dapat memahami berkaitan dengan konsep ataupun ta'rif qawaid fikiyah. Yang kedua adalah pelajar dapat membuat perbezaan antara usul fiqh dan juga qawaid fiqh. Yang ketiga adalah pelajar dapat memahami berkaitan dengan kepentingan ilmu qawaid fikiyah. Yang keempat, pelajar dapat memahami berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat dalam qawaid fikiyah. Dan yang kelima adalah pelajar dapat memahami ataupun pelajar dapat tahu apakah itu 5 qawaid fikih yang utama. Nanti ini kita akan bahas secara detail dalam minggu-minggu yang seterusnya. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali kita lihat, ya, kita pergi kepada definisi qawaid fikih. Okey, baik. Secara umumnya qawaid fikih terdiri daripada dua perkataan, iaitu qawaid, satu perkataan, yang kedua adalah fiqhiyah, satu lagi perkataan. Jadi pertama kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan qawaid. Jadi perkataan qawaid ialah berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu kata jamak kepada qaidah, yang bermaksud asas ataupun tapak sesuatu perkara. Jadi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi perkataan al-qawaid iaitu maksudnya adalah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak, iaitu perkataan qawaid itu membawa maksud asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu. Okey. Jadi dapat kita fahami bahawa qawaid dari sudut bahasa bermaksud asas ataupun tapak akan sesuatu perkara. Okey, jelas ya. Seterusnya kita lihat qawaid dari segi istilah, iaitu yang membawa maksud hukum kulli, umum, yang dipraktikkan ke atas masalah juz'iyah, dan juga qawaid juga dapat ditaklifkan sebagai hukum yang secara umumnya terpakai ke atas kebanyakan masalah-masalah juz'iyah. Okey. Jadi qawaid dari segi istilah. Seterusnya kita lihat definisi fiqh pula. Jadi fiqh dari sudut bahasa membawa maksud mengetahui dan memahami akan sesuatu perkara. Jadi asal perkataan fiqh itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu al-fahmu, ya. Al-fahmu. Oh, susah nak tulis. Al-fahmu iaitu membawa maksud faham. Jadi fiqh dari sudut bahasa membawa maksud mengetahui dan memahami akan sesuatu perkara.
Jadi dari segi istilah pula, fiqh itu membawa maksud mengetahui hukum hakam syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukhallaf yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsili. Okey. Seterusnya kita lihat, selepas kita faham maksud qawaid dan fiqh secara umum, barulah kita pergi kepada definisi qawaid fiqhiyah. Jadi bila kita sebut qawaid fiqhiyah ini adalah qawaid fiqhiyah dapat ditakrifkan sebagai prinsip-prinsip umum dalam fiqh Islami yang merangkumi hukum-hukum syarak yang umum selaras dengan masalah-masalah yang berlaku dan baru muncul. Jadi qawaid fiqhiyah ni adalah, kalau secara mudah kita faham, adalah prinsip-prinsip umum dalam fiqh Islami, yang bila kita baca kaedah itu, maka kita dapat faham maksud hukum berdasarkan kaedah itu. Jadi kita lihat pada hari ini terdapat banyaklah masalah baru yang timbul, dan masalah-masalah tersebut boleh kita apa orang kata, rujuk kepada prinsip qawaid fiqhiyah untuk menentukan hukum terhadap masalah yang berlaku. Okey. Seterusnya kita lihat perbezaan antara antara usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Jadi usul fiqh adalah kaedah yang menerangkan manhaj ataupun metodologi dalam mengistinbatkan. Mengistinbatkan di sini bermaksud kaedah kita nak mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada dalil. Okey. Jadi usul fiqh secara mudah kita nak faham adalah kaedah yang digunakan oleh para fuqaha untuk mengeluarkan hukum. Kaedah, bagaimana kaedah kita nak keluarkan hukum? Itu usul fiqh. Jadi qawaid fiqh ni apa? Qawaid fiqh adalah prinsip umum dalam fiqh Islami yang merangkumi hukum-hukum syarak yang umum selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku dan baru muncul. Maksudnya, qawaid fiqh adalah prinsip-prinsip umum. Maksudnya dia ada kaedah-kaedah tertentu, sesuatu kaedah itu yang mana kita akan ambil kaedah itu, kita guna dan kita apa orang kata, kita selesaikan masalah-masalah yang berlaku. Okey, jadi contoh usul fiqh itu adalah contohnya adalah setiap lafaz perintah. Contohnya setiap lafaz perintah menunjukkan hukum wajib, melainkan ada dalil yang apa panggil, yang membantahnya, okey, yang mengalihkannya dari hukum tersebut. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerjakanlah solat. Jadi bila kita tengok pada ayat ini, dia menunjukkan lafaz perintah. Jadi usul fiqh itu penting dalam situasi ini, di mana kita nak faham ataupun kita nak mengeluarkan hukum daripada dalil ini. Jadi bila kita baca ayat ini, kita faham perkataan dan kerjakanlah solat itu adalah menuju kepada lafaz perintah, dan kita faham adalah hukum untuk mengerjakan solat adalah wajib. Okey, kita faham. Itu adalah ilmu usul fiqh. Manakala qawaid fiqhiyah pula adalah prinsip umum dalam fiqh Islami. Contohnya adalah kaedah al-umur bimaqasiduha. Maksudnya secara umumnya setiap perkara bergantung kepada niat. Jadi secara pendetailan dia, kita akan lihat kepada topik yang kedua lah, iaitu berkaitan dengan kaedah pertama inilah, al-umum bimaqasiduha. Okey. Seterusnya kita lihat kepentingan ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi yang pertama adalah ilmu qawaid fiqhiyah adalah sangat penting bagi para mujtahid dalam berijtihad dan menetapkan hukum fiqh. Yang kedua adalah qawaid fiqhiyah merupakan suatu ilmu yang penting sebagai panduan dan dasar untuk para fuqaha tu istinbat hukum-hukum furu'. Okay. Jadi qawaid fiqhiyah ni sebenarnya boleh digunakan sebagai apa orang kata, sumber untuk para fuqaha mengeluarkan hukum atas sesuatu perkara. Okay. Jadi itu adalah salah satu kepentingan qawaid fiqhiyah lah.
Yang ketiga adalah melalui kaedah fiqhiyah ini, dia akan memudahkan kerja para mujtahid untuk mengeluarkan sesuatu hukum terhadap sesuatu masalah yang timbul. Yang keempat adalah uh, kaedah fiqhiyah dilihat menjadi pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahuan bab-bab fiqh yang pelbagai dan lebih luas. Sebab kaedah fiqhiyah ni, kaedah fiqh yang ada ni, dia bersifat ringkas. Ringkas dan mudah kita. Bila kita baca tu, dia mudah untuk kita faham dan mudah dan sangat ringkas. Itu adalah ciri-ciri yang terdapat dalam kaedah fiqhiyah. Jadi kepentingan kaedah fiqhiyah adalah dia dilihat sebagai pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahuan bab-bab fiqh yang pelbagai dan luas. Okey. Baik, yang terakhir adalah menjadikan seseorang itu lebih faham akan penghayatan fiqh dan mampu untuk menghubungkan sesuatu hukum dengan masalah-masalah yang berkaitan. Okey, seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri kaedah fiqhiyah. Apakah ciri-ciri kaedah fiqh ini? Jadi yang pertama adalah wuduh al-lafaz wal ma'ani. Jadi ciri-ciri yang terdapat dalam kaedah fiqh ini adalah kaedah tersebut lafaz dan makna yang jelas. Bila kita baca dia, terus kita faham maksud dia. Contohnya kita lihat al-umur bimaqasidiha. Setiap amalan berdasarkan niat. Maksud bila kita baca lafaz ini, secara automatik kita faham setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Jadi ini adalah ciri-ciri yang terdapat dalam kaedah fikih. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sirah yang ringkas dan ijaz fi sirah yang ringkas. Ya, contoh dia kita lihat al-umur bimaqasid. Ada dua perkataan sahaja. Jadi itu adalah ciri-ciri yang terdapat dalam kaedah fikih. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah maknanya yang umum untuk semua perkara. Maknanya yang umum lah. Kita lihat sini, al-umum bimaqasid. Setiap amalan. Amalan tu solat ke, zakat ke, bersedekah ke, semua kita lihat amalan itu apa panggil bersifat umum, bukan khusus kepada sesuatu perkara ataupun sesuatu hukum, ya. Dan yang terakhir adalah merangkumi masalah fiqh. Okey. Okey, yang terakhir adalah ini untuk pengenalan awal lah kepada antum, iaitu 5 kaedah fikih yang utama. Ya, kalau boleh untuk kuliah pertama ni antum hafal siap-siap lah kaedah utama ni, iaitu yang pertama adalah al-umur bimaqasiduha, iaitu setiap amalan berdasarkan kepada niat. Yang kedua adalah al-yaqin la yuzalu bisyak, iaitu perkara yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, setiap kesukaran membawa kepada keringanan. Dan yang keempat adalah ad-darar yuzal, setiap kemudaratan perlu dihindarkan. Dan yang terakhir adalah al-adat muhakkamah, setiap sesuatu adat itu boleh dijadikan hukum. Okey, saya harap untuk kuliah pertama ni, untuk minggu yang pertama ni, kalau boleh untuk hafalah terlebih dahulu 5 kaedah fikih yang utama ini. Hafal bahasa Arab berserta dengan maksud dia. Dan insya-Allah untuk minggu seterusnya kita akan bahaskan secara detail lah 5 kaedah fikih yang utama ini. Okey. Okey, jelas ya. Jadi kita lihat semula. Okey, sekejap. Okey, sekejap Allah.
Okey, mohon maaf ya, ada masalah teknikal sikit. Line saya tak clear tadi, kejap. Okey, 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 okey. 21. Okey, jadi saya dah cover untuk topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengenalan kawaid fikir. Jadi untuk topik yang pertama ini, saya harap itu dapat fahamlah maksud kawaid fikir secara umum. Okey. Ya, yang kedua, itu dapat membuat dapatlah beza antara ilmu usul fiqh dan kawaid secara umum. Ya, iaitu usul fiqh itu adalah kaedah kita nak tahu bagaimana ulama mengistinbat hukum, iaitu mengeluarkan satu hukum, dan manakala kawaid fikih ini adalah prinsip-prinsip yang ada untuk kita mengeluarkan hukum. Okey. Yang ketiga adalah itu dapat fahamlah kepentingan ilmu kawaid fikih. Yang keempat, itu dapat kena pasti apakah ciri-ciri yang terdapat dalam kawaid fikih. Dan yang terakhir, itu dapat faham dan hafallah 5 kawaid fikih yang utama. Dan insya-Allah kita akan saya akan untuk next kuliah kita akan lebih faham atau lebih diberi penjelasan lah, uh, iaitu 5 kawaid fikih yang utama ini. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, sekejap. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Jika ada soalan apa-apa boleh tanya saya melalui WhatsApp ataupun dalam kelas minggu depan lah. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.